Okay, ini tajuk baru yang cikgu nak ajar. Video hari ini ialah tentang liability, perakaunan untuk liability. Okay, juga satu tajuk yang selalu keluar. Cuma biasanya soalan kalau liability yang keluar agak susah sikit lah. Okay, tapi kalau kadang-kadang ada yang senang masih boleh jawab. Okay, so tajuk dia perakaunan untuk liability. So ini video yang first, nanti ada banyak lagi video at least 5 video tentang liability ini. So ini video pertama, cikgu nak explain tentang definisi dan ciri-ciri liability. So ini pun kalau keluar liability dia pun akan ditanya dalam teori. So apakah definisi liability So definisi dia, liability actually merupakan aplikasi. When we say aplikasi, arti dia tanggungjawab. Okay, adalah aplikasi, ada tanggungjawab perniagaan pada masa sekarang. Okay, tanggungjawab anda sekarang untuk membayar tunai atau memberi barang atau perkhidmatan kepada pihak luar. So liability itu mesti merupakan tanggungan kepada pihak luar. Okay, pada masa hadapan. That mean adalah tanggungan kepada pihak luar yang perlu perniagaan tu selesai dengan bayar tunai atau bagi barang atau perkhidmatan pada masa hadapan. You got the tanggungjawab now and you have to pay in the future. Okay, inilah definisi liability. So ciri-ciri dia kena ada ciri, then only we can say this is liability. So apakah ciri-ciri liability? So bila kita anggap sesuatu tu sebagai liability, dia mesti merupakan tanggungan semasa. Kalau tanggungnya yang sudah lepas is no more liability. So must be the burden now. Beban sekarang merupakan tanggungan semasa kepada pihak luar. Ni keyword pihak luar mesti ada. Okay, is you hutang orang luar pihak luar semasa bukan yang dulu, tanggungan semasa. Then point yang kedua, kewujudan. Kenapa liability itu boleh wujud adalah disebabkan urus niaga yang berlaku pada masa lepas. Mungkin bulan Januari you beli barang niaga daripada pembekal. So sekarang now you hutang dia. Why you hutang dia sekarang? Kerana you beli pada dia masa dulu. So ini dah ciri dia, wujud disebabkan urus niaga yang berlaku pada masa lepas. Dan ciri yang ketiga, liability mesti melibatkan perbelanjaan pada masa depan. Okay, because you ada tanggungan. So erti dia next time you have to pay. You have to pay mean adanya perbelanjaan. You need to pay. Okay, point yang keempat pula, liability jumlah dia dapat ditentukan. Okay, you know how much is you need to pay. Okay, then itu dah satu ciri. Dan tempoh matang liability pula dapat diketahui atau dapat dianggarkan. Liability sepertinya nota belum bayar. Kan dia ada 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun. So, kita tahu bila kita perlu bayar. The deadline dia. Okay, so inilah 5 ciri liability. Okay, ini pun soalan exam. Semua selalu tanya dalam exam. Ini pula perbezaan maksud equity dengan liability. Ini keluar last year. Last year STPM Peringkat 1 sudah keluar minta bezakan dua definisi ni. So equity, kita tahu equity ni equity pemilik, refer to the pemilik. So maksud equity ialah tuntutan pemilik perniagaan, is the boss, tuntutan bos ke atas semua aset perniagaan. Dia hanya boleh tuntut semua aset selepas tuntutan yang dibuat oleh liability. Kalau sebuah perniagaan sudah bankrupt, kan cikgu kata actually the business is the boss one kan. Jadi equity that mean mewakili the boss. So actually the boss can tuntut ke atas semua aset, tetapi hanya boleh dibuat lepas bayar semua hutang dulu. Bayar pihak luar dulu, kok ada baki dia baru dituntut oleh pemilik. So when we say equity,
dia adalah tuntutan pemilik ke atas penjagaan. Okay, it's more to dalaman. Okay, tak ada kaitan dengan pihak luar. So remember cikgu sudah kata pemilik ialah pemilik, peniaga ialah syarikat ialah syarikat. Jadi kalau syarikat tu bankrupt, so pemilik ada hak menuntut balik semua apa yang dia sudah laporkan. So ini tuntutan pemilik ke atas perniagaan. Tetapi when we say liability pula, dia juga adalah tuntutan terhadap aset. Tetapi tuntutan adalah daripada pihak luar. So that is the difference. Tuntutan equity is dalaman. Tuntutan liability is pihak luar. Okay, pihak luar, we have pay using money ataupun you serahkan the barang atau memberi perkhidmatan. So this is dua perbezaan equity dengan liability. Okay, then soalan juga selalu tanya, tentang pengkelasan liability, the group, liability group. Okay, so liability dia ada dua group. Satu we call it liability semasa, satu liability bukan semasa. This one anda pun sudah tahu. Cuma untuk video ni kita akan lebih terperinci because it's popular juga topik ni dalam exam. So bila katakan liability semasa, apa ciri-ciri dia? Ini pun pernah tanya dalam exam. So when we say liability semasa, apakah ciri yang menyebabkan kita anggap dia sebagai LS, liability semasa? So ciri dia ada dua. Satu, hutang yang boleh dibayar daripada aset semasa yang sedia ada. Okay, we can pay the liability semasa using money. So money, cash kan aset semasa. So we can pay the liability semasa guna aset semasa yang sedia ada. We pay the money atau we pay dengan stok kita, barang niaga kita, inventory kita. So it's aset semasa. Ataupun if you're not using the aset semasa to pay, or you can bayar dengan wujudnya liability semasa yang lain. So you tak ada aset nak bayar, so you use you wujudkan satu liability semasa. Erti dia macam mana? Contoh yang ni lah anda sudah belajar. Erti kita terbitkan nota belum bayar jangka pendek, kan? Kita terbitkan demi kita wujudkan liability semasa untuk membayar pemiutang. So ini liability, ini pun liability. Demi you debitkan satu liability semasa untuk bayar satu liability semasa yang lain. So ini maksud dia, ini satu ciri liability semasa. So ciri yang kedua, hutang yang boleh bayar dalam masa 1 tahun atau satu tempoh perakaunan. Okay, if less than 1 year is called as liability semasa. Rasa ciri ini semua sudah tahu. Kita tengok ciri liability bukan semasa. When we say liability bukan semasa is long term. Ini pun anda sudah tahu. Ciri dia, hutang yang boleh dibayar dalam tempoh lebih daripada 1 tahun. So more than 1 year we call it liability bukan semasa. Ataupun liability jangka panjang. So contoh dia seperti nota belum bayar jangka panjang, pinjaman jangka panjang, kadai janji, debenture bond, skim sewa beli dan sistem pajakan. Okay, yang ini nota belum bayar anda sudah belajar, pinjaman pun anda sudah belajar. Nanti cikgu akan buat satu video khas untuk kadai janji, debenture, skim sewa beli dan pajakan. This one we will discuss in the next video. Okay. Untuk hari ini kita mau kepada definisi lah. So untuk liability semasa, okay, dia actually ada group dia. Liability bagi kepada liability semasa bukan semasa. Dan liability semasa pula boleh pecah kepada 3. Okay, so ada liability pasti, liability boleh dijangka, dan liability contingent. Okay, ini ialah maksud dia dan contoh dia. When we say liability pasti,
Ni liability semasa short term you have to pay in 1 year. So liability yang pasti erti dia apa? Merupakan liability yang boleh dikena pasti dengan tepat nilai dia. You sudah tahu berapa you have to pay. Serta darjat kepastian berlaku liability itu dapat ditentukan. You know how much to pay and you know when to pay. Okay? Bila berlaku liability itu, you know. Contoh dia apa? Seperti you bayar belanja, faedah pinjaman jangka pendek. You know every end of the month you have to pay. Okay? Seperti nota belum bayar jangka pendek. 3 bulan. So you know you have to pay dalam masa 3 bulan. So you tahu berapa jumlah dia? You have to pay how much? You know, right? Nota belum bayar 8%. So 8% of the nota belum bayar tu. Then you know have to pay before 3 months. So you tahu jumlah dia, you tahu bila you have to pay. Ya, bila berlaku liability tu you have to pay. So inilah dipanggil liability pasti. You know the jumlah, you know the time. Okay? So contoh di ni yang belum pasti banyak. Liability yang pasti banyak contoh. Belanja belum bayar. So belanja insurans belum bayar. Okay, belanja sewa belum bayar. All this we call liability semasa yang pasti lah. Okay, dividen belum bayar. You sudah belajar dekat koperasi. Every year you have to pay dividend. Okay, dividen belum bayar, account belum bayar. The pengutang or hasil belum terperoleh. Ini semua anda sudah belajar. You get the wang pendahuluan daripada pelanggan. Mereka order, dia bayar dulu tetapi anda belum serahkan barang. So ini hasil belum terperoleh. Also is liability semasa, liability pasti. Nota belum bayar jangka pendek. Yang ni cukai jualan belum bayar, KWSP belum bayar, Perkeso belum bayar. Yang ini anda belum belajar, nanti cikgu akan buat video tentang ini lah. Okay. So this is about liability pasti. Liability yang you sudah tahu berapa you perlu bayar nilai dia and you know bila you sudah tentukan bila you kena bayar. Okay, the time. Okay, then another group of liability semasa ialah liability boleh dijangka atau you boleh anggarkan. Okay, you tak pasti. Okay, means that merupakan liability yang tidak dapat pasti. You don't know how much nilai dia. Okay, tidak pasti tepat nilai dia. Tetapi you know that dia sudah wujud. Dia mesti akan wujud. Okay, it's just that you tak tahu how much to pay. You know that you have to pay, but don't know how much. That's why kita panggil liability boleh jangka. You jangka boleh berlaku. It's just that you belum tahu nilai dia. So contoh dia ialah warranty, jaminan belum bayar. Now, especially barangan elektrik semua, kan bila you beli, dia akan kata warranty 9 bulan, warranty 6 bulan, warranty 1 tahun. Itulah. Bila saya adalah kilang keluarkan barangan elektrik, so saya kena peruntukkan some money for this warranty. Because I know that mesti adanya pelanggan yang beli produk saya akan meminta warranty daripada saya. Mungkin adanya alatan yang saya jual tu ada rosak ke apa. So, I must keep some money. So, I can anggarkan it will happen. It's just that I don't know how much. So, this is called liability boleh dijangka. Okay, warranty. And also tuntutan kes mahkamah. Tuntutan kes mahkamah ini contoh dia untuk company yang selalu mengeluarkan produk di mana company-nya mungkin dalam proses pengeluaran produk itu akan mencemarkan alam sekitar. Sepertinya kilang besi. Bukit Raja got one kilang besi and the bau dia sangat kuat. So mungkin adanya orang akan complain. So the company will keep some money. Okay, just in case. Mungkin ada case mahkamah. Okay, so mungkin akan berlaku, but I don't know how much. So nanti ini juga akan cikgu explain dalam video yang lain. Okay, so another group of liability semasa could be liability contingent.
Okay, ini liability luar jangkaan. Suddenly you don't know what will happen. Okay, yang luar jangkaan you tak expect lah. Ya, jadi dia melibatkan ketidakpastian terhadap kerugian. Seperti suddenly you have a saman case about mahkamah. Okay, case mahkamah. Contoh dia, now ada banyak membina LRT kan, suddenly something drop from the top and rosakkan satu kereta, menyebabkan satu pemandu kereta itu cedera. So this can be the liability contingent, something that you didn't expect berlaku. Okay, so ini biasanya tentang saman case mahkamah lah. Okay, that is called liability contingent. And you don't know how much you akan rugi. Jumlah dia tak tahu, ataukah you rugi atau menang. Tak sure. Okay, this is called liability contingent.